Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry saya pakai mask sebab ada customer datang. Tak nak nanti banyak pula cerita kan. Sekarang ni kita patuh SOP. Setakat ni alhamdulillah dengan memakai mask sekurang-kurangnya dapat bertahan lah, tak adalah terjangkit lagi. Okey, kedai batu hari ni nak cerita sikit pasal apa ya? Kita nak cerita pasal warna. Minggu lepas sebelum raya kita ada cerita juga sikit pasal warna. Warna ni macam mana kita cakap ya? Biasa tak tengok kalau macam orang perempuan lah, kalau beli tudung ada setengah-setengah color tudung macam tak sesuai dengan kulit. Dia boleh jadi nampak gelap. Kadang-kadang warna-warna tudung tu boleh mencerahkan muka. Macam itulah. Sebab setiap orang kita ni dilahirkan dengan warna kulit yang agak berbeza. Sebab pigmentation dia tu. Jadi kalau kita kata batu permata pun macam gitu juga. Bukan semua batu permata warnanya tu sesuai. Tapi itulah yang menariknya batu permata ni. Warna dia tu pun kita ambil contoh warna merah. Ada warna merah yang cerah, ada yang warna merahnya muda, ada warna merahnya yang ada pink-pink sikit, berbagai. Itu kita tak nak ceritalah pasal macam mana warna itu boleh berbeza-beza. Tapi cuma kalau kita nak sentuh orang yang minat tu, dia minat color merah je. Tapi yang menariknya bila dia datang, kalau kita tunjukkan batu tu, hati tu dah suka dah. Tapi bila kita letak dekat jari pasal dia nak buat cincin contoh, tak naik. Warna tu tidak hidup. Walhal kita kata warna ruby ni terang, tapi somehow tak nampak menarik. Itulah yang banyak kali berlaku juga pada pelanggan kami. Macam semalam lah umpamanya nak beli untuk tujuan perkahwinan. Jadi dalam hati tu memang dah minat lah nakkan merah. Sekali bila kita cuba, warna tu tak timbul. Warna tu buatkan kulit yang memakai tu jadi macam semakin kelabu pula. Nampak kan? Maksudnya minat tadi ke arah merah tu dah betul, tapi nak dapatkan warna merah yang betul tu, yang sesuai. Kita kata merah-merah lah. Kalau sebenarnya tak. Bila kita letak pada jari tu berbeza. Kita ambil contoh, kita nak kata batu merah. Kat sini kalau saya tunjukkan, dua-duanya merah. Tapi nampak tak yang satu tu lebih merah lagi, satu lagi tu sedikit pucat. Warna akan sama tapi tetap ada beza sikit, dan bila letak pada kulit tak menyerlah. Jadi tak menyerlah agaknya buatkan orang tu rasa macam kurang cantik lah. Walhal hati nak merah. Jadi apa yang kita biasa buat ialah kita akan adakan beberapa siri merah. Kalau kebetulan batu merah ni kita selalu kata batu merah yang orang akan kenal ialah batu rubi lah. Batu rubi nama lain delima. Tapi ada lagi batu-batu lain yang colornya pun merah juga. Boleh jadi akik merah, boleh jadi coral merah, boleh jadi juga batu garnet yang tidak terlalu gelap tapi dia merah. Frank 8789 London Blue Topaz. Okey. Ada satu je lagi. Saya tunjuk. Betulan. Ada satu je. Boleh datang ambil. Orang minat batu biru. Tapi macam mana pun kalau Cik Peng kita datang,
kita akan letak juga di jari untuk tengok macam mana warna tu, sama ada menyelah ke tidak. Yang ini harga 270 peng. Lebih kurang, saiz agak besar juga ni, saya timbang sekejap. Kalau buat cincin tu sedang elok. Sorry gangguan. boleh berinteraksi, tak apa. Kita sembang-sembang. Bagi siapa yang tak pernah datang, tak pernah tahu, tak pernah sampai kedai, boleh datang kedai di Komplek KKNS Alam. Sekejap kita timbang sekejap. Selingan. Unit ounce karat. Okey. 2.4 karat. Agak okey lah, 2.4 karat agak sedang-sedang. Kalau dah dibuat dengan rumahnya sekali, okey. Memang ngam dengan jari. London Topaz, kalanya biru. Oh, nak timbang guna apa? Okey, ada satu soalan, nak timbang guna apa? Okey, baik. Batu permata ni, selingan juga. Batu permata ni, bila kita nak timbang dia, kita akan gunakan alat penimbang yang agak comel je. Sebab timbang batu dia tidak gunakan kilo. Kalau nak guna kilo tu biasanya itu yang border besar-besar tu, okey, itu dia pakai kilo. Tapi bila kita cerita batu permata, kita pakai karat dengan simbolnya CT. Saya gunakan penimbang memang comel je. Jadi dekat penimbang ni dia ada grade dia. Grade pakai gram, pakai ounce. Tapi standard untuk batu permata kita pakai karat lah. Sebab zaman dulu-dulu apa nama tu, 2.4. Sorry 2.4. Nak 3.4 saya pernah jumpa, tapi tak apa, kita cari balik kalau nak yang tu. Clarity. Setakat ni clarity dia inclusion free lah. Saya tak pergi detail pula. Sebab biasa kalau macam batu-batu semi preciousnya, kita jarang pergi kepada dia punya clarity dia, berapa dia punya SI dia, BBS dia, sebab kita banyak colored stone. So kita more towards dia punya warna. Tapi boleh tengok lah dia punya cantik dia. Saya nak kata dia tidaklah terlalu bersih, tapi boleh. Bila dia dah jadi cincin, insyaAllah tak adalah orang nak tengok pula isi dia macam mana kan. Dan orang akan more towards nak tengok dia punya warna dia. Ya. Okay. Sama juga macam batu merah saya kata tu ya, kita tadi. Batu merah delima ni orang pergi warna. Sesuai tidak dengan kulit, ataupun warna dia terlampau cerah, gitu. Ini natural. Batu kita tadi natural. Cuma bukan grade yang, of course saya tak pergi pada grade-grade yang saya kena dapatkan lab test, keluar sertifikat, nanti harga dia jadi lain pula. Jadi market kita ialah untuk pakai cantik. Tapi kita ada juga yang memang grade tinggi. Yang itu kalau memang require dia punya lab test, kita boleh buat. Tapi setakat ni kita akan bantu untuk datang tengok, boleh teropong, belajar meneropong batu. Kita ajar juga. Kalau mana yang berminat nak belajar teropong batu, boleh datang singgah. Kita guna beberapa alat. Ya, siapa yang nak belajar teropong batu, yang paling basic. Tapi kita pergi pada gemology punya cara teropong batu yang mai datang. Nak belajar tak ada masalah, boleh datang. InsyaAllah siapa yang datang, biasanya kita kongsi ilmu supaya bila beli batu di masa akan datang, at least boleh tahulah batu tu batu
asli ke, plastik ke, sebab kita bagi rasa juga. Sebab batu-batu ni dia ada rasa. Sebagai contoh, kita tadi cerita delima kan? Ni yang asli. Tak apa nampak sangat lah. Cantik macam ni. Ni simulan. Dia ada asli, ada sintetik, pun masih asli lagi sebab dia lab. Dan simulan, warna saja. Itu kadang-kadang ada orang jual batu masak. Jadi batu masak ni pakai cantik lah. kita tidak menolak. Sebab ada juga yang datang nak tempah batu, cincin, tempah loket. Batu tu kalau kita tengok nampak macam nampak macam cantik, nampak macam asli pun tak asli pun ada. Tetapi kita hargai sebab setiap batu permata yang orang bawa mesti ada story dia, mesti ada cerita dia. Kena pula yang datang batu uncle bagi datang daripada Mekah. Uncle pun dah tak ada lagi. Jadi bayangkan, orang dah tak ada, tapi kita nak letak harga, tak boleh. Itu sentimental value lebih berharga, lebih bernilai daripada harga batu tu kalau kita nak letak harga. Of course saya boleh menilai. Saya pun memang belajar menggrade batu. Cumanya tidak ethical lah kalau kata batu tu adalah hadiah pemberian. Tak kisahlah, dia mungkin plastik, tetapi dia tetap permata bila kita jadikan dia barang kemas. Ipeng pernah datang alamak, anak muda tu kita punya intern. Saya setiap semester insyaAllah dapat student yang kita akan latih. Kalau biasa siapa yang ikut live saya, adalah anak muda beberapa orang, yang ada yang perempuan, ada yang lelaki. Itu intern yang kita latih untuk kenal batu, untuk customer service. Itu saya punya area lah sebenarnya, customer service tu. Ya. Soalan tadi yang nak timbang tadi saya rasa dah jawab kot. Kita gunakan alat penimbang simple je. Karat. 1 karat lebih kurang 0.2 gram lebih kurang. Kalau kita nak kira pada ni lah. Ada cert palsu ke bang? Okey. Cert ni kalau kita tengok, ada setengah orang beli batu daripada China, daripada Cambodia, dia orang keluarkan cert yang tulisan dia ayat kita tak boleh baca, kita tak faham. Okey. Cert yang dikeluarkan oleh pekedai ataupun pengilang itu dia lebih pada nak menceritakan batu tu batu apa. Kita tidak katalah cert tu palsu, sebab dari sudut gemologi, apabila kita keluarkan cert, bukan saya saya belum sampai lagi, insyaAllah saya sedang ke arah nak sampai menggrade dan certify. Tapi bila lab tu dia kaji batu, dia akan gunakan banyak alat. Dia bukan setakat macam kita guna teropong macam ni. Ini adalah untuk ujian awal, ujian mata. Kita akan tengok semua sudut dia, dia punya potong dia, dalaman dia, itu. Tapi bila kita kata cert akan menceritakan apa spektrum dia. Sebab batu-batu macam ini, semua batu bila kita tembak dengan alat cahaya, dia akan keluarkan, kalau ingat zaman sekolah dulu kita ada belajar biasan cahaya, ingat? Pakai prisma, tembak, keluar pelangi. Jadi setiap batu bila kita tembak dengan cahaya, dia akan mengeluarkan spektrum, dan setiap spektrum tu dah ada susunan dia. Benda ni dah dikaji lama lah sebenarnya. Jadi dan dah dikeluarkan jadual. Jadi kalau macam lab-lab yang menganalisa batu ni, nak mengesahkan batu ni, dia akan tengok tu. Dia akan tengok spektrum dia, dia akan tengok kederasan cahaya dia, dia akan timbang berat dia, macam-macam. Kemudian cert dia tu akan ditulis. Sama ada dia punya yang ditulis tu, dia tidak mengatakan membenarkan atau apa, dia cuma cakap batu ni batu apa, spektrum dia bagaimana, dia punya RI dia, refractive index dia bagaimana. Itu yang kita baca. Sama ada
set tu palsu ke tidak, yang dikeluarkan oleh pengeluar kilang, biasanya dia cuma cakap batu tu batu jet, macam tu je. Kalau macam daripada China banyak yang begitu. Melainkan kalau lab-lab yang certify ni, dia akan beritahu isi kandungan batu tu. Sebab ada alat-alat yang digunakan untuk untuk teropong, dan dia plotkan juga gambar batu, kemudian dia tandakan kat mana ada kerosakan, kat mana ada mungkin ada luka dia ke, bahasa kita lah. Okey, bila InsyaAllah saya ada setiap hari, daripada pukul 10 pagi sampai 6 petang. Cumanya ada ketikanya saya keluar sekejap lah, nak pergi hantar barang ke, ambil barang ke, begitu. Tapi boleh call saya dululah. Kalau siapa-siapa yang dah sampai, saya bagi nombor je. Saya bagi nombor. Siapa nak catat boleh catat. 0132748495. Okey. Nak snap boleh snap. Saya tengok macam terbalik pula. 0132748495. Oops. Okey. Ni nombor saya, boleh call. Masa nak datang tu boleh call. Sebab ada kemungkinan saya keluar sekejap. Sebab ada masa-masanya kita keluar lah, nak hantar barang ataupun nak ambil barang. Nanti kita boleh set juga appointment. Okay, dah dapat, boleh WhatsApp saya anytime. Okay, apa kita punya topik tadi dah lupa dah. Kita nak cerita pasal warna tadi kan. Okay. Jadi balik pada warna-warna tu, jadi apa kita buat? Kita akan letak cincin batu tadi. Kita akan letak dia di kulit, dan daripada situ baru kita akan nampak sama ada warna tu sesuai tidak. Agak-agak kalau tengok saya pakai, saya letak, boleh nampak tak? Matching ke saya? Bandingkan dengan kita ambil warna yang agak pale sikit, yang agak pucat sikit. Terima kasih Puan Kasih kita dulu dah buat satu ruby. Semoga keluarga sihat semua. Ni ada dua. Saya letak dua, satu color agak gelap, satu color agak terang sikit. Cuba tengok. Satu gelap, satu terang. Agak yang mana yang agak sesuai? Cuba beritahu saya. Kita tak cerita saiz kita cerita warna je. Jatuh pula. Okey, dia tak lari ke mana. Itu special batu ni. Untuk kalau kita dah biasa, ni cerita saya. Ada satu ketika dulu, saya bawa batu delima jugalah. Batu delima, lepas tu saiz kecil je, saiz halus. Kalau tengok pun alahai. Saiz dia macam gini. Ini untuk sulam, lilit keliling cincin. Entah macam mana jatuh 6 butir. 6 ke 9 butir. Ada 9 biji. Besar-besar macam gini. 9 jatuh dia. Bila jatuh, kotak tu terbuka, berterabur. Aduh, pening kepala. Jadi apa saya buat? Saya pun duduk. Duduk sekejap, nak memerhatikan mana. Oh, sorry. Nak tengok nombor tadi Okey. Snap foto. 1, 2, 3, snap. Okey. Okey, lepas tu dia jatuh. So alhamdulillah lah, tidaklah panik. Tapi saya kena ambil masa dulu, ambil nafas dulu. Mana saya duduk? Dia dekat tangga tu. Saya duduk menong. Isteri saya ada masa tu. Akak tu dah panik semacam dah. Tapi saya kata tak apa, relax, jangan kacau. Bagi saya masa sikit nak tengok. Saya duduk, ambil nafas.
Jadi saya fokus. Sebab satu batu permata ni special dia ada kilauan yang sekali ni pun kita boleh tangkap lah. Kita boleh tangkap warna tu. Tapi masa tu pula ramai-ramai pula datang. Dia tengok apa je orang ni buat. Duduk, membongkok, tengok kan. Dah seorang-seorang nak tolong kelakarnya. Saya kata tak apa. Bagi saya cari sendiri. Jangan ramai-ramai. Dah lah batu tu halus kan. Nanti ramai-ramai pula, lagi payah. Dan saya duduk fokus praktis mata. Sekali kita gerak tu ada kita katanya sudut-sudut tertentu yang buatkan batu tu akan spark sikit. Itu cara dia. Dan alhamdulillah 9 biji lah ketika tu saya dapat semua. Selamat. Tak adalah rugi kan. Tapi pengajaran lah sejak tu apa kita buat. Kalau di kedai saya tidak plaster lah, tapi kalau saya bawa keluar saya akan tampal keliling ni supaya kalau dia jatuh pun dia tak bersapai lah macam itu. Itu satu pengajaran juga. Tapi kalau macam tuan-tuan yang ada batu, jaga elok sebab dia halus. Memang kalau ni hilang, aduh, sedih tau. Dah lah nak dapatnya susah. Tambah pula dapat yang matching colour tadi. Lupa pula tadi. Mana satu yang matching? Yang terang. Yang terang. Okey, ada jawapan kata yang terang. Saya pun rasa itu juga. Yang terang tu nampak lebih menyerlah lagi lah. Dengan kulit. Jadi nampak sedikit panduan kan? Jadi kalau macam kita kata kita minat, bukan maksudnya warna tu asal hijau je tak. Sebab kalau hijau pun ada hijau muda, hijau tua, hijau pucuk pisang, hijau pokok kelapa, hijau ketupat, macam-macam. Saya tunjukkan. Ni hijau, ni batu, ada orang panggil batu pandan. Nama dia batu malachite. Ni batu jade. Tak sama kan? Jadi bila kita nak pakai, terletak dulu dekat jari kita. Dekat kulit, nak buat gelang ke kan. Nanti di situ baru kita akan tahu, rupanya tak sesuai lah warna ni. Ada warna lain lagi yang lebih baik lagi. Why not? Ni ada sedikit hijau-hijau biru, turquoise, batu pirus. Nampak tak ada bintik sikit tu? Ada orang pernah tanya, bintik tu apa Okey. Bintik ni kita kita dalam bahasa gemologi kita adalah inclusion. Inclusion ni senang cakap kekotoran lah. Batu tu nampak kotor. Tapi satu yang menarik lah, kalau dengan batu pirus ni, dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan orang yang mencari kecantikan batu berdasarkan pada pada nilai-nilai international. Tapi ada lagi satu kumpulan, dia letak batu ni ada budaya dia. Dia ada satu kumpulan. Ini ibarat macam inilah. Biasa tengok orang main Vespa, main mini, kereta mini. Jadi orang-orang ni adalah dalam satu kumpulan, satu budaya. Jadi dalam dunia batu, pemain-pemain batu pirus ni, dia dah ada peletakan dia. Okey, warna macam mana yang nilai tinggi, warna macam mana, urat dia macam mana. Sedangkan dari sudut gemologisnya, turquoise ataupun pirus dia yang sebenarnya ialah yang clear tu. Yang clear. Tapi budaya dia, satu kumpulan ni, dia anggap mana yang kotornya banyak. Saya tengok kalau saya ada. Masalahnya saya tak simpan pula yang banyak kotor tu. Okey, kita ada satu ni Mexico. Nampak tak yang urat-urat itu? Okey, saya minat dia pasal dia punya urat dia tu berbeza sikit dengan yang daripada Iran, daripada Afghanistan. Jadi kebanyakan dia orang sukakan yang lagi kotor tu lagi, itu lagi berharga. Dari sudut gemologinya silap lah. Dari sudut budaya tak silap, sebab itu adalah satu perkumpulan yang dia meletak nilai dia begitu. Cuma kalau gemologis dia akan tengok kalau banyak sangat kotor, maknanya
nilai jatuh lah. Tapi menarik juga, kumpulan tadi dia tak buli pun, sebab mainan tu adalah dalam kumpulan yang sama. Faham jelas jadi tak ada masalah. Blue Sapphire, ya, kita ada Blue Sapphire. Blue Sapphire pun macam itu juga. Ada warna yang agak pucat sikit, ada warna yang agak gelap sikit. Okey, sentuh pasal Blue Sapphire, ni saya nak cerita sikit. Alamak, gaul kepala pula tengok Blue Sapphire. Blue Sapphire tu color dia biru. Ada juga yang color putih, tapi saya nak tunjukkan batu ni. Tak nampak sangat lah. Ni kalau kita teropong, kita akan nampak. Kalau kita pakai lampu picit, kita akan nampak dia punya, kita akan nampak urat dia. Okey, ini adalah batu kyanite. Kyanite biru juga. Warna dia macam sapphire, tapi ada setengah kumpulan penjual ni, dia akan menamakan batu kyanite ni sebagai Nilam Sari. Oh, sedap nama. Nur Nilam Sari. Nilam Sari katanya. Jangan jangan tersilap lah. Bila dia kata Nilam Sari, maknanya batu tu adalah batu kyanite. Dan batu kyanite bukan batu nilam. Batu kyanite adalah satu jenis batu lain yang warna dia biru. Tapi dari sudut hardness dia, daripada sudut kekerasannya, dia lembut sebenarnya. Jadi ramai orang adalah yang datang kemari tunjuk kat saya, kenapa lah cincin saya macam gini. Jadi apa tau? Dia punya permukaan batu tu menggerutu. Menggerutu tu sebab dia dah terantuk, jadi dia dah rosak. Tu yang kasar, bintik-bintik. Itu batu kyanite. Jadi kalau dah terbeli kyanite, tak apalah, dah terbeli kan, pakai je. Cuma kena lebih berhati-hati. Janganlah sentuh, terlanggar pintu, terlanggar, terketuk, sebab dia mudah pecah. Paling tidak pun dia akan rosakkan permukaan dia. Jadi hati-hati kat situ. Okey, batu Blue Sapphire saya ada. Cuma mana saya letak tak jumpa dah pula. Kita ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar, ada yang besar. Kecil, cutting. Ada juga cutting yang kat dalam ni pun ada beberapa. Ini kita panggil fancy sapphire. Fancy color. Ada banyak. Kalau buat cincin cantik juga. Buat gelang cantik. Buat gelang satu-satu tu. Ini fancy color. Sapphire ada macam-macam color. Jangan ingat dia biru saja. Sapphire ada banyak color. Color putih pun ada. Okey, yang ni agak sedikit putih dan ada bintang. Mai lah. Mai tengok. Okey, itu tadi kita cerita pasal color bermakna cuba kita letak dulu dekat kulit kita, dan daripada situ kita akan nampak lah sama ada dia sesuai mungkin sesuai lah, tapi menyerlah ke tidak. Tapi macam mana pun, pasal bukanlah setiap masa orang datang cari saya batu-batu ni. Ada yang memang dah datang, dah bawa batu dia. Jadi apa kita buat? Kita akan ubah sikit. Kat situ apa kita perlu buat ialah kita kena kenal pasti design yang sesuai. Sama ada nak letak batu keliling ke, batu tepi ke, ataupun tak payah batu. Sebab ada setengah-setengah design ni less is more. Lagi plain, lagi kemas. Jadi sebagai orang yang berdepan dengan pelanggan yang bawa batu ni, kita akan cubalah sebaik mungkin untuk pastikan
design tu sesuai dengan cita rasa, sesuai juga dengan saiz jari. Tak nak lah nanti tahu-tahu jadi gedabak pula besar dia, tak molek lah kan. Macam gitu. Macam gitulah. Okey Peng, boleh. Nanti bila-bila ni datang, telefon dulu lah. Nombor tadi dah ambil kan. Tu kita ada Nabil Muizzuddin. Terima kasih. Oba pun ada. Terima kasih. Apa lagi? Okey, itu je yang saya nak kongsi buat masa ni. Warna tu sendiri ada pelbagai, daripada terang, daripada sedikit gelap, warna pekat, warna cair, warna-warna campuran dia. Jadi yang tu kita gunakan panduan dengan letak di kulit kita. Daripada situ baru kita akan nampak kesesuaian batu tadi dengan kulit kita. Barulah lebih menyelah kan. Okey, itu dia buat masa ni. Buat sebelum saya tangguhkan. Waalaikumsalam Nabil. Siapa ada soalan boleh tanyalah. Macam mana nak kenal batu bada besi asli ya? Dia okey, batu bada besi ni dia berbagai-bagai sebenarnya. Ada orang dia bawa batu besi je pun dia kata bada besi, ada orang dia macam-macam lah. Tapi yang kita biasa uji ialah batu bada besi ni, dia namanya pun besi kan, bermakna dia boleh melekat dengan magnet. Itu salah satu daripada langkah paling awal untuk kita uji sama ada dia betul-betul bada besi atau tidak. Ya, sebab dah namanya besi, yang akan lekat dengan magnet ialah besi dan keluli. Kita akan gunakan magnet yang kuat-kuat lah. Macam ni kita ada magnet. Kita gunakan magnet ni. Melekat tak? Tu dia. Ni bada skru. Sorry, gurau je. Jadi gunakan magnet tu, tengok dia melekat ke tidak. Baru itu sebagai langkah awal. Lain daripada tu, agak ni jugalah nak cakap pada besi ni, sebab kadang-kadang orang buat pun kita tak boleh nak dia besi kan. Tak boleh juga kita nak mengesahkan. Jadi sebaiknya kalau yang mana yang ada tu hargai je. Sebab kita dekat sini pun kita tidak boleh nak menilai batu-batu customer ni sebab sentimental value tu. Saya tak nak berulang lah macam dulu kita pernah juga. Silap kita lah awal-awal dulu kita terus saja dengan jujur kita kata di plastik. Memang di plastik lah. Jadi orang ni rasa kecewa. Dia kata apalah kawan ni bagi barang macam tu. Kena hargai lah, sebab seni memberi ni, seni menerima ni dia satu benda yang lain. Seni batu tu pun satu benda juga. Jadi kita dah belajar dari situ. Sebaiknya saya tidak mau menilai dari sudut harga dia. Macam gitu. Nabil kalau ada bawa lah, kita boleh test. Kita pernah buat jugalah cincin batu bada besi. Selalu kalau macam batu bada besi ni dia barang lama kan, orang suka sangat buat kuku kambing. Kuku kambing ni dia punya kuku tu ada dua. Dia ada dua. Kuku kambing tu macam dua gitu kan. Tu antara design yang paling popular lah. Dan evergreen. Sentiasa je orang suka buat. Gitu. Okay, baik. Ada lagi soalan? Kalau cek batu, charge ke bang? Oh, charge. Ayang golek. Ayang golek Kalau tak bawa, tak cek. Tak adalah, gurau je. Tunggu sampai saya boleh keluarkan sijil. Masa tu kita charge. Professionalism. Setakat ni kita lebih banyak nak mengesahkan batu. Kita tak mengesahkan lah. Kita lebih banyak tengok batu tu dia asli ke tidak. Nak kenal batu tu batu apa secara luaran dulu. Kita tidak pergi deeper. Kalau pergi deeper tu maknanya nak dapatkan dia punya susunan RI dia, susunan spektrum dia banyak sangat.
kita pergi layman. Simple layman. Okey, boleh. Ya, Jam. Terima kasih join. Apa lagi nak tahu? Oh, okey. Saya ada satu batu tau. Yang ni saya nak ajak ramai-ramai tengok. Nampak tak yang ni? Saya pusing sikit. Nampak ni? Ni batu apa tau? Batu tiger eye je. Itu ada juru gambar datang. Dia snap foto. Batu tiger eye saya ni, saya nak ambil satu tiger eye. Kita nak tunjuk Okay. Ni tiger eye merah. Ni tiger eye merah. Tiger eye ni kalau kita suluh, tengok baik. Nampak tak ada reflect cahaya tu? Okey. Apa yang special pasal batu ni? Kalau kita suluh, kita akan nampak kalimah alif lam lam ha. Tak tipu punya. Kalau nak jual tak jual, sorry. Dia bukan untuk jual. Itu saya punya koleksi dan saya nak tunjukkan bahawa batu-batu ni dia ada fenomena tertentu yang sangat menarik, yang menambah nilai. Bukan tambah harga, tambah nilai pada orang. Jadi marilah saya tunjukkan. Datang, itu tak boleh bawa keluar, sorry. Takut hilang. Itu batu tiger eye, color coklat, dan kalau kita suluh memang nampak. Lepas tu ada lagi satu batu delima juga. Macam tadi. Tapi delima ni boleh nampak ada pembentukan Kaabah. Special. Nanti siapa yang yang dah sampai, beritahu, ingatkan saya nak tengok batu yang ada kalimah. Itu dia. Itu sebahagian daripada penilaian batu ke arah fenomena kita. Okey, itulah dia. Sekian dulu. Saya nak tangguhkan untuk mungkin besok kita tengok kalau ada apa-apa nak tanya, kumpul dulu soalan. Besok kita jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Customer dah tak ada boleh buka. Tak ada orang tunggu. Kita jaga jarak, jagalah face